Jadi untuk tahun 2020 ni, dah makin ke penghujung kita, ada beberapa model sebenarnya yang dinanti-nantikan untuk pelancaran dia di Malaysia lah. Sebab ini model mass market, ramai yang nak tahu, ramai yang mungkin berangan nak beli. Tapi ini salah satu daripadanya, Mitsubishi Xpander. Jadi agaknya ramai pun dah tahu Mitsubishi Xpander ni dia sebuah MPV 7 tempat duduk buat dari Pekan Pahang, so CKD. Harga buat masa ni sebenarnya Mitsubishi belum umumkan sebab dia akan dilancarkan nanti dalam bulan November, tapi dia tak akan lari jauh daripada kompetitor yang ada. Untuk MPV ni sekarang kita ada BRV dari Honda, ada juga Pro 2 Arus, dan untuk Toyota ada Toyota Rush. Jadi kami menjangkakan dengan tak ada SST untuk tahun ni, mungkin harga dia nanti berada sekitar RM95,000. Tapi kalau nak tahu lebih, kena tunggu pelancaran dia lah. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, untuk pasaran Malaysia nanti, Mitsubishi Xpander ni mudah je. Mitsubishi hanya tawarkan satu variant yang paling lengkap, yang paling tinggi, yang akan anda tengok ni. Dan keseluruhannya ada 4 warna. Yang anda tengok ni juga, ini semua actual warna yang akan ditawarkan untuk pasaran tempatan lah. Jadi menarik untuk Xpander sebab yang kita dapat ni adalah facelift terbaru dia, sebab model yang sama dah diperkenalkan untuk pasaran Indonesia pun sebelum ni. So kita dapat yang latest facelift. Mitsubishi panggil dia crossover dan sebagainya, tapi untuk mudahkan kita akan kenal dia sebagai MPV 7 tempat duduk lah. Jadi kelebihan untuk Xpander ni sebenarnya dah tentu-tentulah reka bentuk yang ditampilkan lah. Terutamanya pada bahagian depan ni. Mitsubishi panggil dia Dynamic Shield Face, maksudnya muka depan ni. Bukan yang pertama kita tengok, sebab sebelum ni Triton pun ada pakai iras-iras yang sama. Ini lebih berbeza lah. Contohnya kalau kita tengok grill dekat depan ni, chrome itu lagi besar, lagi prominent. Dan sambung kat tepi ni sebenarnya, jangan tersilap sebab ini bukan lampu utama. Ini kira DRL je, lampu nyalaan siang, LED. Lampu utama dia diletak rendah sikit lagi, bawah ni So dia macam kalau tampil malam tu dia nampak lebih macam kereta biasa punya ketinggian punya headlight lah. Dan selebihnya kemasan chrome banyak untuk nampakkan dia lagi bold, lagi menonjol. Dan tak lupa bahagian bawah tu dia ada lampu kabus juga dengan macam diffuser sikit. Di lampu kabus tu pakai guna halogen biasa. Jadi kalau tengok dari tepi ni, bahagian depan bawa ke tengah untuk fender ni nampak dia sikit mengelembung lah. Nampak dia kasih berotot sikit agaknya design dia tu. So nampak lebar. Untuk rim, Xpander ni gunakan saiz 16 inci dengan rekaan two-tone je lah. Tapi kalau tengok, gap antara tayar dengan wheel arch ni banyak luas lah. So sebabnya dia ada ground clearance yang terbaik juga untuk kelas dia dalam 205mm. Itu satu kelebihan untuk dia. Tapi Xpander ni berbeza misalnya dengan Toyota Rush, sebab Toyota gunakan leather frame. So yang ini tak, ni macam kereta biasa lah. So maksudnya lagi selesa sebab depan gunakan McPherson strut dan juga brake dia gunakan Cakra. Tapi kat belakang suspension dia torsion beam, tapi brake dia gunakan brake drum. Disebabkan hanya ada satu variant untuk Xpander ni, maka kelengkapan dia ada pun agak menarik dan lengkap lah. Contohnya side mirror ni dengan signal sekali, tapi kat bawah tu kalau tengok ada kamera. Ini akan form 360 kamera untuk keliling kereta tu. Datang juga dengan ciri keyless entry, dan untuk start guna button je kat dalam. Dan kemasan kat luar ni, satu yang saya suka adalah chrome ni lah. Lining dia dari depan sampai belakang kasih satu lagi image yang agak menarik dan menonjol dan rajin. Dan sampai kat belakang ni digunakan pillar dia semua hitam lah, untuk bezakan bahagian badan, warna badan dan atap dia. Dan dekat hujung ni dia ada design yang lanjutan sikit lah. Dia ada echo sikit untuk nak form macam spoiler sikit. Kalau kat depan tadi kita dah tengok dia punya dynamic shield tu, wajah dia nampak menonjol. Elemen yang sama, iras yang sama dibawa ke bahagian belakang ni. Di salah satu elemen yang saya suka, bahagian brake ni lah. Dia combination, ada jalur LED, lampu brake dia pakai bulb juga, tapi dia punya finishing tu nampak macam smoke, so lagi gelap lah, lagi lawa. Lampu brake juga ketiga terus disepadukan ke atas ni. Dan kalau kita tengok banyak agak elemen lain lah, yang merah-merah ni, dia punya reflektor dan juga lampu kabus tu semua kasih satu macam package yang menarik, kontras lah untuk bahagian belakang ni. Dan kalau kat depan tu, dynamic shield dia ada bersegi-segi. Elemen yang sama juga kita dapat tengok walaupun tak ketara sangat dekat lining ni. Jadi dari segi sudut ukuran dimensi saiz dia, Xpander ni sebenarnya lagi besar dari segala aspek berbanding rival dia macam Honda BRV. Contohnya dia lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi. Dan untuk wheelbase saja misalnya, Xpander ni ada kelebihan 100mm berbanding pesaing dia tu.
Jadi perkara pertama yang anda akan perasan bila masuk dalam kabin ni ialah separuh daripada bahagian ni ke bawah ni semuanya gelap. Maksudnya digunakan material gelap, dan saya rasa ini satu kelebihan untuk MPV lah. Sebab kalau gunakan untuk keluarga, ada anak kecil, so tak adalah sakit hati sangat nak maintain colour gelap ni kan. So tak nampak sangat kotor dia. Tapi bahagian separuh ke atas pula dia gunakan warna standard biasa, beige yang lebih cerah. So ini untuk headroom apa semua, dia bagi rasa sikit ada luas dan selesa lah. Selebihnya untuk plastik, keseluruhan papan pemuka panel pintu ni semua guna hard plastik, maksudnya keras. Dia ada sikit hiasan lah jahit-jahit ni. Jadi satu benda yang unik dan saya rasa perlu disebutkan untuk expander ni adalah dia punya head unit ni lah. Dia walaupun nampak besar terjojol sini, tapi dia sebenarnya ada kelebihan. Dia ada capaian ataupun sambungan untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto lah. So ini nampak macam low res, tapi elok lah kalau dia ada. Maksudnya anda still boleh gunakan benda ni, so tak ada masalah. So di bawah skrin 9 inci ni pula adalah aircon vent dia. Dan untuk kawal aircon ni semuanya manual. Ini beza sikit dengan BRV lah, sebab BRV ada auto punya climate tu. So untuk expander tak ada, semua manual ni. Selebihnya bawah ada slot USB 2 tu, satu untuk sambung ke Apple CarPlay tadi. Dan selebihnya untuk pemandu, kalau beralih kat sini, meter rasanya standard je, maksudnya analog semua. Jelas ada beza, colourful semua, senang nak tengok. Untuk yang expander ni dia gunakan 480, maksudnya automatic 4 kelajuan. Jadi mungkin senang tu ada RPM nak tengok, nak control engine apa semua respon, mungkin boleh tengok dengan sedikit jelas lah kat sini. Itu je. Kat tengah paparan maklumat untuk pemandu macam biasa. Lagi satu, untuk steering ni juga dia ada lagi kelebihan juga berbanding BRV. Sebab kalau BRV dia boleh atas bawah aja, tapi untuk expander ni dia teleskopik. So bolehlah tarik ke dekat dengan badan sikit. Kalau ada orang-orang yang badan kecil tu, mungkin lagi senang untuk adjust lah. So untuk jalan jauh ke apa semua, rasanya ni akan bagi anda pilihan untuk lagi relax dalam kabin. Kekurangan pula sikit, kalau anda yang suka pakai cermin selalu perlukan cermin untuk tengok muka ke apa. Bahagian pemandu, sorry, tak ada benda tu sebab belakang ni kosong je. Tapi untuk bahagian penumpang, ada. Satu lagi, visually, nak kasih lain sikit sebab dalam ni semua hitam. Dia ada kemasan yang macam ni lah. Texture dia macam nampak macam carbon fiber, tapi dia plastik je, warna silver ni. Boleh nampak juga dekat panel pintu semua sebab dah kasih kontras lah. Sebab kalau semua gelap, nampak sempit pula kan. Lagi satu juga kelebihan, dia banyak ruang-ruang kosong macam gini lah yang terbuka ni. So nak letak barang-barang kecil, duit ke segala cawan apa semua tu memang bersepah ada lah banyak. So tak sepatutnya jadi masalah lah. Jadi untuk kerusi pula, balutan kulit full, tapi kurang best sikit sebab design dia kot. Saya tak suka sangat diamond yang besar-besar ni. Dan juga kalau panas, anda parking bawah panas, ini kena ingat lah, dia akan jadi panas buntut dululah sekejap kan, sebelum dia boleh cool down. Jadi untuk pemandu, kalau nak buka tingkap, dia je yang ada auto up and down lah. Maksudnya sekali touch, turun atau naik. Tapi untuk yang lain, semua kena manual lah, turun naik. Satu lagi mungkin juga berguna untuk ramai orang adalah dashcam ni lah. Jadi senang nak rakam, kalau ada apa-apa kejadian, semua dah direkod. Jadi boleh gunakan untuk police report dan sebagainya. Jadi dekat belakang macam yang anda dapat lihat, ruang bukan masalah. Saya yang tinggi ni pun ruang kaki banyak lagi, ruang kepala apatah lagi. Cumanya tak best sikit tempat duduk dia ni lah. Dia macam flat je, tak ada support sangat. So kalau kiri kanan tu nanti elok pakai seatbelt, kalau tidak nanti munsur ke tepi nanti. Selebihnya aircon vent. Ni sebab dia MPV, nampak kat atas ni. Sampai 4 corong dia bagi, bajet-bajet 2 kat depan, 2 kat belakang. Dan juga kontrol semualah, fan kipas dia. Selebihnya ISOFIX ada 2, kiri dan kanan. Cuma je menarik sebab bahagian penyandang ni boleh recline sikit. Dan kalau nak relax lagi dan naik 2 orang je kat sini, boleh turunkan bahagian ni. Kalau penumpang belakang ni banyak bawa gadget, iPad ke apa benda ke, dah nak letak, ada poket-poket ni boleh gunakan lah. Banyak je kan. Dan satu lagi nak memudahkan orang keluar masuk, penumpang kat belakang ni, bukaan pintu dia sangat luas lah. So sepatutnya senang lah. Tak kisah saiz badan macam mana, boleh masuk senang. Dan bawah ni pula tak ada terowong, di kaki lebih lega lah. Jadi kenapa bukaan pintu kat belakang ni luas tu penting? Sebab mudahkan anda untuk masuk ke row ketiga lah. Tapi sebelum tu kena lipat kerusi ni dulu. Satu sentuhan je, lipat dan masuk. Jadi dah duduk kat ruang belakang ni, saya sebenarnya agak terkejut juga sebab ini pertama kali saya duduk, dan saya rasa inilah MPV pertama untuk ruang barisan ketiga ni yang saya boleh duduk dengan agak selesa. Sebab apa? Kaki tak kena, babe. Gila lah. Aku expect kaki kena.
lutut saya masih jauh lagi dengan penyandang kat depan ni. Cuma atas ni lah sikit kena rambut je lah. So saya rasa dalam tempoh kebelakangan ni, ini MPV dengan row ketiga paling selesa yang pernah saya duduk. Dan kena ingat, tinggi saya ni 180 cm. Jadi kalau anda lebih rendah daripada saya dan juga lebih kecil badan dia, so jangan risau lah, sebab belakang ni memang cukup-cukup selesa lah, bahkan untuk perjalanan jauh. Jadi sebab ini MPV, jadi hal yang menyumbang kepada practicality dia tentulah ruang barang. Jadi jom kita tengok. Dalam keadaan macam ni, ruang yang ada ni tak besar sangat lah. Maksudnya boleh letak beberapa beg kecil, tapi tak luas sangat. Tepi ada poket juga. Tapi menarik untuk disebut, bawah-bawah ni ada kompartmen yang asing lah. Maksudnya nak bawa kasut busuk ke, baju lepas mandi pantai ke apa semua boleh asingkan. Tapi kalau nak space besar lagi, turunkan dua-dua seat ni dan anda akan dapat total 495 liter keluasan lah. Itu dikira ikut window line dia lah, separuh daripada ni kan. Dia jadi menarik sebab benda ni boleh flat, so senang anda nak letak barang, boleh gelongsorkan je. Dan ruang yang ada pun memudahkan anda untuk susun barang apa semualah, sebab dia terbentang aja. Perlu lagi luas, boleh turunkan pula seat kedua tu, barisan kedua tu. Jadi anda akan dapat total dalam 1600 lebih liter untuk bawa barang sahaja. Jadi satu lagi, walaupun dah tengok kat bawah ni sebenarnya tadi tak ada tayar, sebenarnya ada tayar spare full size lagi, tapi diletempatkan dekat bawah bahagian kereta ni lah. So maksudnya itu lagi best, sebab untuk MPV ni dapat tayar full size lagi senang ataupun lagi lega lah kalau nak jalan jauh dan berlaku sebarang kejadian tu tayar boleh tukar je terus, sementara nak tukar tayar yang proper. Jadi untuk ciri-ciri keselamatan pula, Xpander ni datang dengan kelengkapan yang sangat minimum lah kalau saya boleh cakap. Sebabnya dia hanya ada 2 airbag. Ada ABS, ada EBD dan kawalan kestabilan memang ada, tapi untuk sebuah MPV keluarga rasanya contohnya airbag kalau ada lagi banyak lagi bagus lah kan. Jadi senarai kelengkapan tu kalau kita tengok sama juga dengan kompetitor dia BRV, so jadi padan lah dua tu. Untuk enjin pula dia gunakan enjin 1.5 liter Mavic, menghasilkan 105 PS dan 141 Nm torque. Lebih menarik dan membezakan Xpander dari BRV, Xpander ni gunakan transmisi automatik 4 kelajuan berbanding BRV CVT. Jadi setengah orang kata untuk 480 ni ada kelebihan sikit lah untuk rasa respon enjin dan sebagainya, tapi itu terserah kepada anda punya taste lah. Jadi inilah dia Mitsubishi Xpander MPV 7 tempat duduk terbaru yang akan dilancarkan di Malaysia secara rasmi November nanti. Jadi anda pun dah tengok luaran dia macam mana, dalaman dia macam mana. Dan untuk saya, kecuali aspek keselamatan, saya rasa secara keseluruhannya Xpander ni dah bagi satu penawaran yang tersendiri dalam segmen dia. Anda pula fikir macam mana? Ada sebarang pandangan, komen, sila nyatakan di bawah. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton.